Perhatian, setiap penceritaan hanya sekadar perkongsian dari kisah benar dan sumber yang sahih. Assalamualaikum geng, welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak lah geng sebab sudi untuk tengok video ni, dan aku harap korang yang tengah tengok ni yang dah memang support, yang dah subscribe, like dan share, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan sebab sudi untuk support Faiz Cerita. Pada yang baru tengok ni geng, aku harap korang juga kalau boleh support lah sikit Faiz Cerita hanya dengan klik subscribe, like dan share, sebab aku amat memerlukan sokongan daripada korang yang tengah tengok ni. Dan kalau ada kesalahan, kesilapan dalam waktu aku bercerita kepada korang, mungkin ada info yang aku salah cakap, ada info yang aku tak cakap ke, terlepas cakap ke, aku minta maaf banyak-banyak terlebih dahululah. Dalam video kali ni geng, aku nak kongsikan dengan korang ada satu kisah tempat yang bagi akulah, tempat ni memang menyeramkan, dan kalau aku sebut tempat ni, korang semua yang tengah tengok ni pun mesti tahu punya dengan tempat ni. Dan dalam kisah kali ni juga, bukan aku nak cerita pasal kisah tempat ni je, tapi ada seseorang ni yang di mana beliau kongsikan kisah ni. Katanya kisah ni kisah benar dan dia takkan dapat lupakan. Sebab dia kata selama ni dia lalu dekat tempat ni, tak pernah ada apa-apa pun yang berlaku. Entah macam mana, ada satu hari tu, yelah benda nak berlaku pada diri dia, dia bagi tahu, dan terjadilah peristiwa tu yang dia memang takkan dapat lupakan. Kisah tempat yang aku nak kongsikan ni adalah lokasinya di Highland Tower. Kisah pasal Highland Tower ni memang menggempakan jugalah, dan boleh dikatakan kisah ni sangat-sangat menyedihkan jugalah. Tentang kisah Highland Tower ni merupakan tragedi runtuhan satu daripada 3 blok kondominium di Taman Hillview yang berlakunya pada 11 Disember 1993. Dikatakan tragedi runtuhan ni juga adalah salah satu tragedi yang pertama dan juga boleh dikatakan terburuk jugalah. Dalam kejadian runtuhan ni telah melibatkan 48 nyawa yang terkorban. Highland Tower ni dia merupakan 3 blok pangsapuri yang di mana setiap blok ni ada 12 tingkat, dan setiap blok tu blok 1, blok 2, blok 3. Dia tak ada nama blok macam blok-blok lain yang macam kita dengar dekat perumahan-perumahan lain. Tak ada. Cuma ada blok 1, blok 2 dan blok 3. Aku sendiri tak dapat mana-mana info, atau kalau korang ada info korang boleh sharekan dekat ruangan komen. Blok yang tinggal yang masih ada dekat Highland Tower ni sudah dirobohkan ataupun belum. Sebab akhir sekali pada tahun 2019 dia katakan blok yang ada ni dalam proses nak roboh. Jadi aku tak tahulah sekarang masih ada lagi ataupun dah tak ada. Lokasi di mana terletaknya kondominium Highland Tower ni geng, terletak di Bukit Antarabangsa. Yang ni aku ada nak kongsikan sikit dengan korang geng. Di Bukit Antarabangsa ni, aku pernah dengar dulu desas-desus yang aku pun tak tahu kisah ni betul ataupun tidak. Pernah dululah dikongsikan dari rata-rata mereka yang pernah lalu dekat Bukit Antarabangsa, yang pernah duduk dekat Bukit Antarabangsa ni, memberitahu macam Bukit Antarabangsa ni salah satu tempat yang menyeramkan. Kalau korang tahu kisah Bukit Antarabangsa ni, kalau salah ke, ada yang aku salah cakap ke, aku minta maaf ya, sebab ini apa yang aku dengar lah. Katanya Bukit Antarabangsa ni satu ketika dahulu dikatakan macam penduduk-penduduk sana lah, terutama yang duduk dekat sana, katanya kalau lebih daripada pukul 10 malam dah tak ada sesiapa yang berani naik ataupun nak turun. Lebih daripada pukul 10 malam, dah masuk waktu tengah malam, kebiasaannya ada penampakan yang tunggu. Ada satu kisah ni, aku tak tahu betul ke tidak, di mana ada seorang ni dia baru balik kerja dalam pukul 2 pagi, rumah dia dekat Bukit Antarabangsa. Waktu tu dia baru naik lah dekat Bukit Antarabangsa tu, dia nak balik rumah. Waktu dia balik tu, entah tiba-tiba dia ada nampak satu kelibat perempuan tau. Dia nampak kelibat perempuan tu, lepas tu dia pergi berhenti lah, dan dia tanya dekat perempuan tu, awak nak pergi mana? Kalau awak nak tumpang, saya boleh tumpangkan, sebab saya pun nak naik atas ni, nak balik rumah. Dia bukakan pintu tau untuk perempuan tu, sebab dia nak membantu. Dan dia bukakan pintu, kelibat perempuan tu bukannya memaling ke depan, tapi dia pusing belakang tau, dan tangan dia tu menggendong sesuatu. Yang nak tumpangkan ni, dia pun jadi heran. Dia panggil berkali-kali tau. Dia macam, awak saya nak tumpangkan ni, ikhlas ni, sebab saya pun nak balik rumah. Berkali-kali lah dia panggil. Perempuan yang dia nak tumpangkan ni, kelibat perempuan ni pusing pelan-pelan. Lepas tu apa yang dia nampak, yang perempuan tu gendong batu nisan geng. Bukan itu je yang mengejutkan dia,
Tapi dia nampak jelas muka kelibat perempuan tu. Apa yang dia kongsikan kelibat perempuan tu, mata merah, merah yang memang merah pekat, lepas tu pucat yang memang tak boleh nak digambarkan, geng. Lepas dia dah nampak tu, dia terus pecut kereta, terus dia naik atas, terus balik rumah. Pintu kereta pun dia tak sempat nak tutup tau. Itu apa yang aku dengar lah. Salah satu insiden yang pernah berlaku dekat Bukit Antarabangsa ni. Aku pun tak tahulah betul ke tak. Memang ramai yang memberitahu dekat Bukit Antarabangsa ni dululah. Sesiapa saja memang tak berani nak turun ataupun naik lebih daripada pukul 10 malam. Tapi sekarang tak tahulah. Dan sama ada kisah ni rekaan ataupun kisah benar, aku harap korang yang tahu ni boleh sharekan dekat ruangan komen. Ada lagi satu kisah, geng, di mana kisah ni yang aku nak kongsikan dengan korang dilalui oleh seseorang ni yang katanya kisah benar. Dia merupakan seorang cikgu tuition tau. Dia ni memang selalu juga ulang alik nak balik rumah, memang lalu dekat Island Tower ni. Dan dia kata setiap kali dia lalu memang tak ada apa-apa yang berlaku. Memang okey je, memang tak ada masalah. Walaupun tempat tu, kita tahu sekarang tempat tu jadi satu tempat yang menyeramkan, di mana tempat di Highland Tower ni banyak yang dengar suara minta tolong, banyak dengar suara yang mengilai, banyak penampakan jugalah yang kebiasaannya ramai yang nampak dekat situ lah yang berkeliaran. Tapi untuk cikgu ni, dia tak pernah nampak apa-apa. Walaupun dia selalu lalu dekat Highland Tower tu, memang dia tak pernah nampak apa-apa lah. Dia ni merupakan seorang cikgu tuition peribadi tau. Dia banyak pelajar-pelajar yang duduk dekat area-area di situ lah. Memang selalu lah, memang lalu, tapi tak ada apa-apa lah yang berlaku. Sampailah ada satu hari tu, ada salah seorang pelajar yang dia ajar ni, keluarga pelajar tu minta pada dia kalau boleh kerap-kerap lah datang dekat rumah ni untuk mengajar, sebab waktu tu SPM dah nak dekat. Jadi yelah, sebagai seorang cikgu kan, dia nak tengok anak murid dia berjaya. Jadi dia pun sudilah untuk datang kerap dekat rumah pelajar tu. Dan memang rumah pelajar tu dekat lah area Highland Tower ni. Waktu dia nak balik daripada rumah pelajar tersebut pukul 8 malam, geng. Dan dia kata pukul 8 malam ni tak adalah menakutkan sangat. Kereta pun banyak dah berlalang, memang keadaan pun masih jam lagi. Waktu dia nak balik tu, dia memang lalulah dekat tapak Highland Tower ni. Tapi hari tu perasaannya rasa lain sangat. Tiba-tiba dia ada satu perasaan yang takut, perasaan yang tak sedap hati. Memang perasaan yang bercampur bau lah. Tapi dia tak nak ikutkan sangat perasaan tu, dia buat macam biasa je. Dia ni menetap dekat kajang. Lepas dia dah rasa perasaan macam tu, dia buat tak tahu je lah. Dia pun buat tak tahu, dia pun memandulah pelan-pelan sampailah dia sampai dekat destinasi, dekat rumah dia lah. Memang dia tak dapat nak lupakan kejadian ni. Bila sampai je dekat rumah dia, dia buka je pintu kereta, geng. Dia keluar je daripada kereta tu, dia ternampak satu lembaga betul-betul dekat area rumah dia tu. Area rumah dia tu macam ada semak sikit. Dia nampak ada satu lembaga kat situ, berkain putih, berbalut dan berlumuran darah, geng. Dalam erti kata lain, pocong lah. Entah macam mana waktu tu dia sampai je, dia terus pula nak keluar daripada kereta. Sedangkan kebiasaannya kalau dia sampai dekat rumah daripada mana-mana, dia akan duduk relax dulu dalam kereta. Dia akan rehat dulu, ambil masa dulu. Sebab dia teringat pesan ustaz dia yang dia pernah belajar dengan ustaz tu. Dan ustaz tu bagi pesanan kalau sampai daripada mana-mana, terutama waktu malam, jangan terus balik ke rumah. Duduk dulu dalam kereta atau rehatlah dulu kat mana-mana. Entah macam mana hari tu dia terlupa pula. Dia terus keluar daripada kereta. Dan dia nampaklah pocong tu betul-betul depan mata, geng. Dekat semua area rumah dia ni. Memang dia kata jelas dan jarak tak berapa jauh. Memang dekat. Patutlah dia kata dia rasa macam tak sedap hati. Rupanya waktu dia lalu je dekat tapak Highland Tower tu, waktu dia rasa tak sedap tu, dan dia beranggapan waktu tu lah ada makhluk gaib yang ikut dia balik. Waktu dia nampak je pocong tu, geng, dia bagi tahu, dia jadi keluh. Mulut dia tak boleh nak buka. Sebab dia kata dia adalah nak baca ayat-ayat Al-Quran yang dia tahu, tapi tak boleh. Mulut tu rasa macam dikunci, geng. Lidah memang rasa keluh sangat. Sehingga kan dia tak dapat nak ceritakan hal ni dekat ahli keluarga dia bila dia dah masuk dalam rumah. Lepas tu dia kata untuk nak dapatkan balik lah semangat dia, dia masuk dalam rumah, mandi, menunaikan solat dan baca Al-Quran. Barulah dia ada rasa semangat sikit. Badan dia adalah rasa macam bertenaga sikit lah. Dia cepat-cepat masuk rumah menunaikan solat dan mengaji Al-Quran tu sebab salah satu sebab pelindung diri, dan juga dia nak lindung ahli keluarga dia yang ada dalam rumah tu. Sebab yelah dah ada benda ikut dia balik ni. Jadi dia kena cepat-cepat lah buat tindakan. Esoknya tu dia kata memang keseluruhannya dia memang tak sihat dan dia jatuh sakit. Dia demam lah. Tapi dia kuatkan juga hati dia untuk dia ceritakan pada ayah mertua dia tentang hal yang dia nampak semalam tu.
apa yang ayah mertua dia bagi pesanan, memberi nasihat lah. Sekiranya lepas ni kalau keluar balik malam, pastikan perbanyakkan membaca ayat Al-Quran lah dan sebagainya lah. Ayah mertua dipesan untuk sebagai pelindung diri. Sejak hari tu yang dah berlaku tu, nak tak nak dia memang akan lalu juga dekat Highland Tower tu geng, sebab dah dia mengajar tuition dekat area sana kan. Setiap kali dia lalu, dia memang akan sentiasa berdoa supaya tak ada apa-apa yang ikut dia balik. Walaupun perasaan takut tu ada dalam diri, tapi demi mencari rezeki yang halal dan juga demi untuk mendidik anak bangsa, dia redah juga. Itulah kisah dalam video ni yang aku nak ceritakan dengan korang geng. Dan memang tempat Highland Tower ni dulunya memang tak ada apa-apa. Selepasnya berlakunya keruntuhan dekat blok kondominium kat situ, lepas tu banyak kisah-kisah yang kita dengar. Bila kita sebut je pasal Highland Tower ni, bukan sahaja ramai yang tahu tentang kisah keruntuhan tu, tapi ramai yang akan cakap dengan kita, Highland Tower ni memang seram, banyak entiti dekat situ, banyak penampakan dekat situ. Dan ramai mereka-mereka yang paranormal selalu pergi dekat situ untuk buat tinjauan, untuk melihat. Ada juga yang datang untuk buat uji nyali dan sebagainya kan. Memang kalau korang boleh tengok setiap video-video yang ada pun, memang banyak penampakan-penampakan, suara-suara yang berkeliaran dekat Highland Tower tu lah, dekat tapak Highland Tower tu. Jadi anggapan korang macam mana tentang Highland Tower ni? Kalau ada salah silap yang aku sampaikan, aku minta maaf sangat banyak-banyak geng. Kalau ada info-info yang korang tahu yang memang boleh kita sama-sama berkongsi, korang kongsikanlah dekat ruangan komen. Dan sama ada Highland Tower ni masih wujud sehingga sekarang, itu aku tak dapat nak mengesahkan lah. Sebab aku dah tak ada dengar pasal cerita Highland Tower ni sekarang. Keadaannya macam mana? Kalau dulu kita selalu dengar ramai yang pergi untuk melihat, buat tinjauan dan sebagainya kan. Tapi sekarang macam dah kurang geng. Itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan korang dalam video kali ni, berkenaan dengan kisah tempat yang menyeramkan dan kisah pengalaman yang cikgu tuition tadi tu yang berlaku di Highland Tower. Jadi geng, aku harap segala salah silap aku geng, segala kesalahan dan kesilapan, ada kekurangan dekat mana-mana dalam penceritaan aku minta maaf banyak-banyak geng. Aku harap korang yang tengah tengok ni sentiasa support Faiz cerita. Pada yang baru tengok ni, jangan lupa untuk subscribe, like dan share, sebab aku memang sangat-sangat perlukan sokongan daripada korang. Dan sekiranya kalau ada masa yang terluang, sekiranya aku dikurniakan kesihatan tubuh badan yang baik, aku akan buatlah beberapa video lah, sedikit video macam vlog, pergi ke tempat-tempat yang menyeramkan, yang dikatakan misteri ni, yang aku betul-betul nak buat video ni, nak dikongsikan suasana tempat tu dengan korang yang tengah tengok ni. Jadi apa-apa pun geng, aku harap korang dapat stay tune di Faiz Cerita. Nantikan untuk tengok video-video selepas ni. Banyak lagi kisah-kisah seram, kisah-kisah misteri yang aku nak kongsikan. Kalau korang yang tengah tengok ni ada kisah seram yang korang nak kongsikan, korang boleh DM je aku. Aku akan kongsikan di Faiz Cerita kalau korang tidak keberatan. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Tamat. Thanks for watching.